Hello guys, I'm Fias Hamzason. Welcome back to my channel. So, kali ni saya masih nak cover stories pasal kisah-kisah seram lah. Sebab kita masih di bulan Oktober. Okay, so it is spooky season. So masih nak cover cerita-cerita hantu, cerita-cerita seram. Bersambung daripada video yang sebelum ni, saya ada bagi tahu kita orang ada, bukan saya seorang, saya dan kawan-kawan saya pernah experience we had scary experience bila kita orang stay dekat accommodation when we were in Kuching. Dah pernah bagi tahu pun sebelum ni, saya dah pernah cerita, tapi video tu macam biasalah dalam bahasa Inggeris. So mungkin saya akan bagi tahu lagi, ataupun this time we just go on with new stories. Di mana saya juga ada experience yang baru-baru ni masa kita orang stay dekat Miri lah, dekat sebuah accommodation ni. So where do we start Masa tu saya plan lah. Masa tu saya with my staff and then dengan adik saya, kita orang 3 orang. Kita plan untuk have a staycation dekat Miri je lah, untuk 1 malam, 2 hari 1 malam dekat sebuah accommodation yang berhadapan dengan laut, dekat kawasan pantai. So orang Miri maybe tahulah. Sorry if saya punya bahasa tu ada yang tak betul, because I got feedbacks from my family and friends yang tonton video sebelum ni, yang cakap you punya bahasa Melayu tu sangat teruk, which I know. Even my English also is not good. So tak apa, I will keep on speaking bahasa Melayu. Okay, practice makes perfect kan. So tak apa, kita terima feedback tu dengan baik, and keep on practice lah supaya boleh jadi lebih baik. So bahasa Melayu saya boleh lebih baik. So kalau saya cakap dalam bahasa Melayu tu ada campur-campur dengan bahasa Sarawak tu, mohon faham lah ya. Okay, so let's get back to the story. Kita orang plan untuk stay dekat accommodation ni. At first, saya ni bukan kali pertama saya stay dekat accommodation tu lah. So accommodation ni dia ada 3 tower tau. So 3 tower, saya biasanya stay dekat tower yang in the middle tu, yang saya selalu stay lah. Memang dari masa saya kerja tourism dulu pun, saya selalu bila saya ada masa terluang, waktu cuti, saya akan stay dekat situ semalam, 2 malam. Unfortunately, masa tu saya book last minute. So tempat yang unit yang saya nak tu dah tak available dah. So it was fully booked. So masa tu saya terpaksa book cari yang macam unit lain lah, tapi di tempat yang sama. And then dapatlah satu unit ni, dia tu dekat tower yang ketiga, berhadapan dengan sebuah resort terkemuka dekat Miri lah. Saya rasa satu-satunya resort 5 star yang ada di Miri. Sebab dia masih beroperasi, saya takkan mention lah dia punya nama, tapi orang Miri mesti tahu. So unit ni dia tu berhadapan dengan resort tu, which kita orang dah macam mana kita sebagai orang Miri yang dah lama diam dekat sini, we know which hotel yang ada bermasalah. Lebih lagi macam saya dah ada pengalaman kerja dekat dalam bidang pelancongan, and we know our hotels lah. Mana yang ada bermasalah, yang mana tak bermasalah. Masalah yang saya maksud ni macam ada gangguan lah. I think it's normal lah, dekat semua accommodation pun pasti ada. Sebab bilik kosong kan. Jadi kalau bilik ni dia lama-lama tak ada orang occupy, mesti ada benda lain yang diam. So I think it's normal lah, dekat mana-mana pun sama. Tapi okay, setelah tu kita orang datanglah petang, kita orang check in dekat situ. Kita orang check in, and then masa tu boleh pula dekat accommodation tu dia tak provide towel. So unit yang saya selalu book tu, biasa tu dia ada provide towel. So saya suruh adik saya dengan my staff tu pergi keluar untuk beli towel, and then saya stay dekat sana. Saya masak lah, I cook for dinner. Mula-mula tu tak ada terfikir pun pasal benda-benda seram, because kita datang tu untuk staycation kan.
untuk have fun dekat situ, untuk relax. And then I think the whole evening tu okay, tak ada masalah. Kita pun enjoy tengok sunset, semua makan, minum, then dengar lagu. And then by the time the night falls, even my parents pun sempat juga datang visit ke situ. So lepas diorang balik apa semua, kita siap-siap lah nak masuk tidur. So dekat accommodation tu dia ada 3 bilik. Accommodation tu dia ada 3 bilik. So sepatutnya bilik tu 1 bilik seorang lah, kita orang 3 orang semua kan. So kita orang ada bilik sendiri. But one of the room masa tu dia punya air conditioner dia tak berfungsi, tak tahu kenapa, ada rosak. Jadi dekat bilik tu pun macam dah disediakan kipas. So maksudnya yang punya accommodation tu memang dah tahulah memang ada problem, so dia dah sediakan kipas awal-awal kat situ. So I told myself, kalau you nak tidur dekat bilik saya, sebab saya tidur dekat dia punya master bedroom. So master bedroom tu luas. So saya masih ada ruang dekat, ada space dekat tepi. You can bawa you punya mattress tu, bawa pergi situ, tidur sebilik dengan saya. Okay, and then mula tu tak nak, and then discuss okay. And up dia macam dia pun nak, okay, dia dengan adik saya pun bawa lah mattress tu pergi dekat saya punya bilik. So malam tu I think it was already pukul 1 pagi kot. Bila kita nak masuk tidur tu dah nak dekat 1 pagi dah masuk tidur. Tapi saya masa tu saya masih belum nak tidur lagi. So waktu cuti kan, so takkan saya nak tidur awal. And then saya okay lah, I was watching videos on my phone. So saya pun yang I don't know lah, my staff macam dah masuk tidur. Bila saya tengok dia dah macam terlelap dah. And then adik saya pun dah masuk ke bilik, kita orang pun masuk ke bilik semua. Saya dah lock dah pintu tu. Biasanya saya jenis yang akan lock bedroom punya pintu. And then saya masa tu saya guna earphone, but then saya dengar ada bunyi bising dekat. Rasanya masa tu saya dengar macam dekat sebelah tau, dekat unit sebelah, bunyi orang tarik perabot, bunyi sangat bising lah. Very loud noise yang datang macam dari unit sebelah ataupun dari luar, saya tak pasti. Tapi saya even through the masa saya pakai earphone tu, saya boleh dengar bunyi tu sangat bising dekat luar, macam orang tarik meja, tarik kerusi. At first I was like still positive lah. Saya tengok jam masih pukul 1 lebih kot. Maybe ada orang yang stay dekat sebelah tu, maybe having happy hour lah. Maybe biasanya dekat sini tu kita faham lah, macam orang minum-minum, maybe mabuk ke apa kan. So diorang tu tarik kursi, or maybe diorang baru habis macam having the happy hour time kan. Maybe kemas-kemas ke, tarik kursi, tarik meja, okay lah, I don't care. So I keep on watching videos on my phone. Lepas tu itu kali pertama saya dengar bunyi, saya still macam tak kisahlah. And then bila dah dekat sejam lepas tu, dah pukul 2 dah, pukul 2 lebih, I heard the same noise. It's very loud. So masa tu saya macam, saya buka lah earphone saya, macam saya dengar betul-betul, kenapa diorang ni bising sangat sedangkan jam dah pukul 2. So dekat accommodation tu, bila kita orang masuk dekat depan pintu tu kan, dia dah letak satu macam peringatan lah, selepas pukul 10 tu jangan bising lah, sebab mengganggu orang di unit-unit yang lain kan. Jadi dah dibagi peringatan dekat situ supaya tak bising, tak buat bising. So macam rasa geram jugalah masa tu, diorang ni macam tak ada bising-bising tengah malam macam ni. And then bunyi tu macam tak berhenti. Bunyi tarik perabot tu macam bunyi meja yang ditarik di atas kan, dekat dalam unit tu macam mana bahagian dapur tu ada tile lah. Unit kita orang tu dekat dapur dia tile macam tu. So bila you tarik perabot dekat atas tu kan bising. Atas pun bukan tile tu, macam kerusi yang diseret, bunyi meja yang kena seret. Then saya pun I keep on listening to the noise lah. Bila dah dengar macam, kenapa je orang ni macam tak berhenti-berhenti tarik sorong perabot ni dekat sebelah ni. And I was like, masa tu saya masih macam
saya tak tahu, saya dengar bunyi tu sangat loud macam datang dari unit sebelah. Saya tak tahu pun unit sebelah tu ada orang ke tak. Tapi I was still positive lah. Macam saya cakap sebelum ni, saya ni jenis yang macam lambat nak terfikir benda-benda yang macam seram ke apa ke. Saya lambat react bila berkenaan benda-benda macam tu. So saya slow sikit. And then saya pun tengok lah staff saya. Saya tengok staff saya nyenyak dia tidur dekat bawah tu. And then okay lah. Lepas tu saya pasang balik saya punya earphone. Saya lantaklah hal diorang kan, malas nak peduli. So bila dah pukul 2 lebih tu, dah nak pukul 3, still ada lagi bunyi orang tarik perabot tu. At that time saya macam mana annoyed lah. I was very annoyed. Masa tu tak rasa takut lagi, saya rasa annoyed actually. So saya pun buka earphone saya pun macam, apa bunyi buat bising tengah-tengah malam macam ni. Macam rasa nak complain je kan. Sebab it's like a public nuisance diorang ni buat bising malam-malam. Then saya dengar lagi bunyi tu macam tak berhenti lah. Bunyi tarik-tarik perabot. And then saya cuba dengar betul-betul. So masa tu saya masih still confused lah, sama ada bunyi tu datang dari unit sebelah ataupun daripada luar pintu kita orang. Maksudnya dekat dapur kita orang tu. Sebab dari pintu bilik tu dia macam, nanti saya tunjuk gambar dekat sini. I think I still keep some photos of the accommodation. Saya ada ambil gambar. So keluar dari bilik master bedroom tu, dia tu ke sebelah kiri tu dapur, and then ke sebelah kanan tu dia ruang tamu, and then terus ada sliding door untuk keluar ke balcony lah yang menghadap resort terkemuka tu. Kenakah aku sebut resort terkemuka, whatever lah. And then so I was like a bit confused lah bila saya cuba dengar betul-betul tu. Dia ni bunyi dia macam dari sebelah ke dari luar ke. Masa tu tak fikir apa lagi. And then bila saya nak pasang balik saya punya earphone, saya dengar bunyi guli dekat depan pintu bilik kita orang tu. So bunyi guli tu melantun back and forth, macam lalu-lalu lah dekat depan bilik tu, back and forth, melantun-lantun dekat depan tu. By the time saya dengar bunyi tu, sebab saya dah pernah dengar bunyi tu dekat satu accommodation dekat Kuching masa saya stay dengan kawan saya. So it was exactly the same sound yang saya pernah dengar sebelum ni. Masa tu kita pernah kena ganggu dekat hotel Kuching tu lah. At that time baru saya sedar, oh ini probably lah bukan orang ni. So masa tu baru tersedar bila dah dengar bunyi yang macam pernah saya dengar tu, bulu roma saya semua dah naik. And then masa tu saya was like, okay, I remember this sound. Saya ingat bunyi ni masa dekat Kuching tu. And I was like, okay, ada benda lah ni dekat sini, which is actually expected lah. Before datang ke situ, actually I was expecting it. Sebab ini unit baru satu hal. Another thing, sebab dia tu berdepan dengan yang kita tahu resort ni yang ada benda lah macam tu. Kita dengar banyak cerita kan. So bila dia dah menghadap area tu, saya tu macam dah expect dah, jangan je sampai kita nampak apa-apa. Before sampai situ pun saya dah cakap dah dengan adik saya, dengan staff saya. Sebab dia menghadap tu, saya harap kita tak nampak apa-apa lah macam tu. So we kind of expecting it before we arrive to that accommodation. And then bila dah dengar bunyi guli tu ulang alik dekat pintu, saya pun bulu roma saya berdiri. Masa tu saya pun tengok dekat staff saya macam dia nyenyak je tidur. Macam nak gerakkan dia macam malas pula nak kacau, kesian kan. Sebab masa tu kita cuti. I think the day before kita bekerja, di hari kita check in tu, kita cuti lah. I was taking my annual leave or something, ataupun masa tu hari Minggu. I didn't remember lah. Tak ingat lah. Don't remember. Lepas tu apa lagi saya buat lepas tu saya plug in je lah saya punya earphone. So
saya plug in earphone saya balik, saya increase volume saya punya video lah, saya try to not focus, and then bunyi tu masih lagi kedengaran dekat depan pintu tu, ulang-alik bunyi guli tu, sampai pukul nak dekat pukul 4 kot, saya masih boleh dengar dekat bawah. So jadi saya tak dapat tidur. So the night before tu saya dah plan lah dengan staff saya, dengan adik saya, okay, tomorrow pagi besok kita nak tengok sunrise tak? Sebab our unit tu dia menghadap ke resort tu, pantai tu di sebelah sana. So dari on this side kita boleh nampak sunrise lah. So the sunset is on the left side dari balcony dia. Dan saya kata besok nak tak tengok sunrise? Kata okey lah. Saya dah set jam dah. Set jam pukul 5 macam tu. So saya tak tidur lah sampai pukul 4. Pukul 4 tu saya rasa saya baru terlelap. So saya tidur dalam sejam macam tu. Pukul 5 alarm dah bunyi, saya pun bangun balik. Masa tu saya pun dah terlelap. I think saya tersedar my staff masa tu bangun juga. Saya rasa masa tu dia set alarm juga. So dia dah tersedar. And then kita pun bangun untuk pergi tengok sunrise. So, bila duduk dekat balcony tu, saya tanya lah, I think dekat balcony tu saya tanya, do you guys heard anything lah? Do you guys heard anything last night? Macam rupanya staff saya tu dia pun dengar. Dia cakap, semalam saya dengar bunyi perabot kita dekat luar tu bergerak-gerak, bising. So dia tak nak tegur. So dia just macam teruskan macam pejamkan mata lah, tidur. So I thought masa tu dia dah tidur dah. Dia cakap dia dengar bunyi tu sangat jelas dan dia tak tidur lagi. So maksudnya he also heard apa yang saya dengar lah malam tu. So maksudnya bukan saya seorang je yang dengar. Except for my younger brother, dia tak dengar apa lah masa tu. Dia dah penat sangat sebab dia driving kan. Kita orang dah berjalan dah satu hari tu, tak tahu pergi mana masa tu. Dan dia penat, dia dah tertidur dah. So dia tak dengar pun apa-apa. Lagipun bilik dia masa tu dekat sebelah balcony. So dekat hujung bilik dia. And then saya pun tanya staff saya, you dengar tu dari arah mana? You rasa unit sebelah ke? Dia cakap tak, yang dia dengar tu dari luar pintu kita orang tu, dekat dapur tu. Bunyi meja dengan kerusi tu macam kena heret ke sana kemari. And then I went, okay. So dia dengar jugalah. And then masa tu tak tahulah, saya tak tanya pula dia dengar tak bunyi guli tu. I don't remember. Saya tanya tak dia masa tu dia dengar bunyi guli ke tak, ataupun masa tu dia dah tertidur dah masa bunyi guli tu dah nak pukul 3, pukul 4 lebih, 3 lebih rasanya. Mungkin masa tu dia dah tertidur dah. So saya tak tanya dia pasal guli tu. Tapi bunyi perabot tu sebelum saya sebut, dia pun macam dah bagi tahu dah dia dengar bunyi orang tarik perabot tu. So maksudnya benda yang saya dengar tu samalah dengan apa yang dia dengar. Sebab saya tak cakap lagi bunyi perabot, dia terus cakap saya dengar bunyi perabot kena tarik semalam. Okay, saya cakap. So tapi tak nampak apa-apa lah, just dengar, which is normal bagi saya. Sebab kita experience benda yang lebih kurang sama masa saya stay dengan kawan saya dekat hotel Kuching tu. Okay. So dekat situ je lah yang kita ada experience dekat Miri tu.